Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid ini terdapat pada muka surat 40 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Murid-murid, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membina kerangka dan menulis sebuah karangan format laporan mengenai Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid. Kedua, membaca, menjelaskan dan menghuraikan 3 bahan bergambar mengenai Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid untuk memindahkan 3 maklumat kepada bentuk prosa iaitu karangan format laporan. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya membina kerangka dan menulis sebuah karangan format laporan mengenai Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid secara berperenggan. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menghuraikan 3 bahan bergambar mengenai Ibu Bapa Pendorong Kejayaan Murid untuk memindahkan 3 maklumat kepada bentuk prosa iaitu karangan format laporan. Baiklah murid-murid, siapakah yang mendorong kejayaan dalam hidup kamu? Tentunya selain daripada guru, pastinya ibu bapa merupakan insan yang mendorong kejayaan murid-murid dalam kehidupan. Lihat dalam gambar yang telah cikgu tunjukkan di situ. Gambar yang pertama menunjukkan seorang murid yang telah dibimbing oleh ibu bapanya di rumah. Perkara ini sudah tentu berlaku semasa pandemik COVID-19 kerana ibu bapa sentiasa mendorong anak-anak untuk belajar supaya menjadi insan yang cemerlang. Lihat gambar yang kedua, seorang pelajar yang menunjukkan keputusan peperiksaannya yang cemerlang kerana kecemerlangannya itu adalah dorongan ibu bapa serta guru-guru di sekolah. Diharapkan murid-murid perlulah mensyukuri dan berterima kasih atas kejayaan yang dicapai atas bimbingan yang diberikan oleh guru-guru serta ibu bapa. Seterusnya, sila baca dan jelaskan maklumat berdasarkan ketiga-tiga bahan gambar ini. Baiklah, berdasarkan maklumat yang cikgu tunjukkan ini, dinyatakan terdapat 2 jenis karangan berformat, iaitu karangan format syarahan dan karangan format laporan. Untuk pengetahuan murid-murid, karangan format syarahan ini merupakan karangan yang berbentuk pengucapan di khalayak orang ramai. Maksudnya seseorang itu ingin menyampaikan maklumat di hadapan orang ramai. Mari kita lihat pendahuluan bagi karangan format syarahan yang ada di sini, iaitu
Pelibatan ibu bapa dalam pelbagai aktiviti di sekolah dapat mendorong kejayaan murid. Kita lihat penutup bagi syarahan ini pula. Usaha ini terbukti membawa kejayaan kepada murid. Bak kata pepatah, muafakat membawa berkat. Mari kita lihat karangan format laporan pula di sebelah kanan itu. Untuk pengetahuan murid-murid, karangan format laporan ini merupakan karangan yang berbentuk penulisan mengenai perkara yang telah dijalankan ataupun dilaksanakan. Contohnya, sekiranya murid-murid telah pun mengadakan program lawatan sambil belajar di mana-mana sahaja. Jadi, sebagai setiausaha program lawatan tersebut, iaitu setiausaha perlulah menulis laporan berdasarkan program yang telah pun dijalankan. Mari kita lihat pendahuluan bagi karangan format laporan, iaitu pada tahun lalu, pihak ibu bapa telah menjayakan pelbagai aktiviti yang dijalankan di sekolah. Kita lihat penutupnya pula. Usaha ini perlu diteruskan demi kejayaan murid dalam pelbagai bidang. Mari kita jelaskan maklumat yang bergambar di situ. Yang pertama, gambarnya mengenai bidang kurikulum. Apakah itu bidang kurikulum, murid-murid? Ya, untuk pengetahuan murid-murid, bidang kurikulum ini meliputi beberapa aspek, iaitu cikgu sudah nyatakan dalam kotak yang berwarna oranye itu, pembelajaran. Pastinya murid-murid di sekolah akan belajar. Itulah dimaksudkan bidang kurikulum. Seterusnya, pencapaian akademik seperti peperiksaan. Ya, di sekolah masing-masing tentunya ada peperiksaan seperti peperiksaan awal tahun, peperiksaan apa lagi? Pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun. Bagus. Dan kita lihat lagi UPSR. UPSR ini merujuk ujian pencapaian sekolah rendah. UPSR inilah merupakan salah satu aspek bidang kurikulum. Dan lihat lagi di situ sijil pendidikan Islam ataupun SPI yang diduduki oleh murid-murid tahun 6 yang beragama Islam sahaja. Itulah dimaksudkan bidang kurikulum. Mari kita lihat bidang ko-kurikulum pula. Bidang ko-kurikulum ini pula meliputi beberapa aspek juga, seperti yang murid-murid lihat dalam kotak yang berwarna biru itu, seperti sukan. Tentunya di sekolah ada sukan bermacam-macam seperti badminton, bola sepak, sepak takraw. Itu salah satu contohnya lah. Dan juga bidang ko-kurikulum ini meliputi aspek badan unit beruniform seperti pengakap, TKRS iaitu Tunas Kadet Remaja Sekolah, Pandu Putri ataupun Puteri Islam. Dan lihat lagi di situ kelab ataupun persatuan. Tentunya ada pelbagai kelab maupun persatuan yang ada di sekolah seperti kelab komputer, Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Sains dan Matematik, dan bermacam-macam lagi persatuan yang ada di sekolah murid-murid. Mari kita lihat gambar yang terakhir. Apakah itu bidang ko-akademik? Bidang ko-akademik ini merujuk kepada aktiviti seperti pertandingan akademik. Contohnya bercerita, pantun, kuis, sajak, bahas, pidato. Itulah contoh-contoh bidang ko-akademik.
tentunya murid-murid mesti pernah menyertai ketiga-tiga bidang yang telah cikgu nyatakan di sini. Diharapkan murid-murid dapatlah mengetahui perbezaan antara karangan format syarahan dan juga karangan format laporan. Seterusnya, sila jelaskan idea utama berdasarkan gambar pertama dalam ayat yang lengkap untuk dijadikan sebagai sebuah perenggan. Maksudnya, murid perlu menghuraikan ataupun menjelaskan gambar yang cikgu tunjukkan. Untuk apa? Untuk dipindahkan dalam bentuk ayat. Kemudian, ayat-ayat ini akan dijadikan sebagai satu perenggan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam gambar ini, cikgu sudah menjelaskan mengenai idea, huraian atau penjelasan dan juga contoh. Cikgu sudah pun nyatakan di situ perkataan yang berwarna biru sebagai idea, perkataan yang berwarna merah merujuk kepada huraian ataupun penjelasan, dan perkataan yang berwarna hijau merupakan contoh. Jadi, apabila murid hendak menulis karangan, murid-murid perlulah menghuraikan secara terperinci mengenai maklumat tersebut. Jadi, mari kita lihat idea utama dalam gambar ini, iaitu bidang kurikulum. Mari kita lihat ayat di sebelah kanannya itu. Ibu bapa membantu pihak sekolah dalam bidang kurikulum. Jadi di sini cikgu sudah pun bantu murid dengan meletakkan jawapan di tempat yang kosong, iaitu bidang kurikulum. Jadi kita lihat huraian bagi bidang kurikulum, iaitu perkataan yang berwarna merah, meningkatkan pencapaian. Mari kita lihat contoh ayat. Mereka membantu pihak sekolah untuk ... yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi, inilah merujuk kepada ayat huraian. Huraian apa? Huraian berdasarkan idea utama tadi mengenai bidang kurikulum. Dan di situ murid perlu tulis semula huraian yang berwarna merah di tempat yang kosong dalam ayat ini. Seterusnya kita lihat contoh pula. Dalam gambar ini kita perlu jelaskan secara terperinci. Mari kita lihat. Di sini cikgu sudah nyatakan contoh kejayaan yang berwarna hijau itu. Mari kita lihat contoh ayat ... yang dicapai oleh pihak sekolah adalah memperolehi pencapaian 100% lulus dalam UPSR pada tahun lalu. Jadi murid perlu lengkapkan ayat ini dengan contoh kejayaan. Oleh itu, dapatlah kita fahami satu gambar ini mengandungi berapa ayat? Ya, bagus, mengandungi 3 ayat. Dan 3 ayat ini akan ditulis dalam bentuk satu perenggan dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, sila jelaskan idea kedua berdasarkan gambar kedua dalam ayat yang lengkap untuk dijadikan sebagai sebuah perenggan. Maksudnya, sama jugalah tadi, murid perlu menjelaskan gambar ini untuk dijadikan sebagai ayat, dan ayat ini akan dijadikan dalam bentuk perenggan. Mari kita lihat idea kedua dalam gambar kedua, iaitu bidang kokurikulum. Bagus. Jadi di sini, apabila murid hendak menjelaskan maklumat mengenai idea yang telah dinyatakan di sini, mestilah murid-murid perlu
menghuraikan secara terperinci. Mestilah ada huraian dan juga contoh. Cikgu sudah nyatakan di sini, iaitu ideanya sebagai bidang kokurikulum. Mari kita lihat contoh ayatnya. Mereka juga membantu pihak sekolah dalam ... Jadi murid perlu lengkapkan tempat kosong ini dengan bidang kokurikulum yang berwarna biru itu. Jadi ayat ini merujuk kepada ayat melibatkan idea kedua. Dan kita lihat huraian bagi idea tersebut. Mari kita lihat di situ, melahirkan murid aktif dan sihat. Dan kita lihat contoh ayatnya pula. Tujuannya adalah untuk ... agar merealisasikan kemenjadian murid. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat huraian ataupun penjelasan bagi idea kedua tadi mengenai bidang kokurikulum. Sebab itulah cikgu minta murid-murid menjelaskan secara terperinci mengapakah bidang kokurikulum itu penting. Untuk apa? Adalah untuk ... agar merealisasikan kemenjadian murid. Dan kita lihat contoh. Jadi di sini contoh kejayaan. Lihat ayatnya di situ. ... yang telah diraih oleh pihak sekolah adalah menjadi johan dalam sukan softball di peringkat kebangsaan. Jadinya di sini murid perlu menulis semula contoh kejayaan di tempat kosong dalam ayat itu. Jadi di sini kita sudah pun menjelaskan gambar ataupun idea mengenai bidang kokurikulum ini secara terperinci. Jadinya gambar ini sudah pun ada 3 ayat. Dan 3 ayat ini menjadi apa? Menjadi satu perenggan dalam penulisan nanti. Bagus murid-murid, sudah pun faham. Akhir sekali, sila jelaskan idea ketiga berdasarkan gambar ketiga dalam ayat yang lengkap untuk dijadikan sebagai sebuah perenggan. Maksudnya di sini sama jugalah seperti idea pertama tadi dan juga idea kedua. Jadi di sini sekarang idea ketiga, murid perlu jelaskan secara terperinci mengenai gambar yang ketiga. Oleh itu, murid-murid perlu faham dalam gambar yang ketiga ini merujuk kepada bidang koakademik. Dan idea itu sudah cikgu nyatakan dalam tulisan yang berwarna biru. Kita lihat contoh ayatnya. Mereka turut membantu pihak sekolah dalam ... Jadi di sini murid perlu lengkapkan ayat ini. Dan mari kita lihat huraian. Huraian ataupun penjelasan mengenai idea ketiga tadi mengenai bidang koakademik. Apakah huraiannya? Huraiannya yang cikgu nyatakan di situ dengan warna merah, mencungkil bakat. Ya, mari kita lihat contoh ayat. Tujuannya adalah untuk ... murid-murid. Jadi di sini murid perlu huraikan secara terperinci mengenai bidang koakademik. Jadi di sini tujuannya apa mengenai bidang koakademik ini? Ya, jadi di sini cikgu sudah nyatakan ayatnya. Tujuannya adalah untuk ... murid-murid. Jadi huraiannya mencungkil bakat. Dan kita lihat contoh. Dalam gambar ataupun maklumat ini mestilah murid-murid jelaskan lagi dengan contoh supaya
maklumat itu dijelaskan secara terperinci. Pandai. Jadi di sini contoh kejayaan. Kita lihat ayatnya. ... yang telah diraih oleh pihak sekolah adalah mendapat johan dalam pertandingan bahas Bahasa Melayu ala Parlimen di peringkat negeri Perak. Ya, jadi di sini cikgu sudah pun menghuraikan secara terperinci dengan memberikan contoh yang sesuai. Sekiranya murid-murid hendak menukar contoh pertandingan lain seperti pertandingan bercerita ataupun pertandingan mendeklamasikan saja, tiada masalah murid-murid untuk menukarkan maklumat yang telah cikgu nyatakan di sini. Dan gambar ini sudah pun ada 3 ayat. 3 ayat ini akan membentuk satu perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti. Bagus murid-murid. Kini tiba masanya murid-murid perlu tuliskan sebuah karangan berformat laporan dengan merujuk ayat-ayat yang telah kamu bina tadi secara berperenggan dalam buku penulisan. Maksudnya, murid-murid dikehendaki untuk menulis sebuah karangan berformat laporan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bincangkan bersama-sama tadi. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita fokus karangan format laporan. Karangan syarahan itu kita tinggalkan dahulu. Cikgu akan ajarkan karangan format syarahan itu pada masa akan datang ataupun pada masa yang lain lah. Oleh itu, mari kita teliti dan memahami terlebih dahulu karangan format laporan. Untuk pengetahuan murid-murid, karangan format laporan ini mestilah ada tajuk. Tajuknya cikgu sudah nyatakan di situ, iaitu Laporan Kejayaan Murid Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi, Teluk Intan, Perak tahun 2019. Jadi di sini murid-murid bolehlah menukarkan nama sekolah murid-murid. Contohnya kalau murid bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Indah, boleh tukarkan dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi tadi dengan Sekolah Kebangsaan Seri Indah. Apa-apa sajalah sekolah yang murid boleh pilih. Dan kemudian lihat di situ, cikgu sudah nyatakan P1 sebagai pendahuluan. Ya, mana-mana karangan pun mestilah ada pendahuluan. Jadi di sini pendahuluannya, pada tahun lalu pihak ibu bapa telah menjayakan pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Hasil kerjasama yang kukuh ini telah melakar kejayaan yang cemerlang dalam pelbagai bidang sepanjang tahun 2019. Ya, kemudian kita lihat P2. P2 itu merujuk kepada gambar yang pertama tadi yang telah kita bincangkan. Bagus. Jadi di sini murid perlulah memulakan dengan antaranya. Seterusnya P3, murid-murid perlulah merujuk gambar yang kedua sebagai idea yang kedua. Gambar kedua tadi mengenai apa? Ya, mengenai bidang kokurikulum. Dan murid-murid perlulah menulis di awal perenggan itu dengan penanda wacana selain itu. Dan kita lihat P4. P4 merujuk kepada perenggan yang keempat. Dan perenggan keempat ini murid perlulah merujuk gambar yang ketiga. Gambar ketiga tadi mengenai apa? Gambar ketiga tadi mengenai bidang koakademik.
Jadi di sini murid perlulah memulakan awal perenggan ini dengan akhir sekali. Maksudnya idea tu dah habislah, idea yang terakhir lah kan, akhir sekali. Dan kita lihat P5 sebagai penutup. Penutup biasanya kita akan akhiri dengan kesimpulannya. Mari kita lihat kesimpulannya. Usaha ini perlu diteruskan demi kejayaan murid dalam pelbagai bidang. Kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah ibarat bagai aur dengan tebing. Jadi di sini murid bolehlah tambahkan dengan peribahasa yang sesuai supaya karangan kamu itu lebih menarik dengan menggunakan bahasa yang indah. Dan kita lihat lagi di situ, dalam karangan format laporan ini mestilah ada tanda tangan. Ya, pandai. Dan tanda tangan di situ Hayati, nama mestilah ditulis selepas tanda tangan. Dan jangan lupa ya murid-murid, jawatan bagi penulis laporan itu perlulah dinyatakan. Cikgu sudah nyatakan di situ, jawatan penulis bagi Hayati ialah sebagai Setiausaha PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi. Dan jangan lupa tarikh. Tarikh sangat penting. Tarikh itu mestilah selari dengan perkataan disediakan oleh. Lihat di sebelah kanan kamu tu ada tarikh 10 Januari 2020. Mestilah tahun 2020 sebab laporan ini mengenai aktiviti yang telah dilaksanakan pada tahun bila? Pada tahun lepas. Pada tahun lepas ialah tahun 2019. Mestilah 2019. Dan tahun lepaslah. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.